Salam sejahtera dan salam satu Malaysia kepada Puan Norila sebagai pensyarah saya dalam tugasan kursus KPF 3012 Perkembangan Pendidikan di Malaysia Falsafah dan Dasar. Dalam tugasan yang telah diberi oleh Puan, saya telah mendapat satu tema yang bertajuk Pendemokrasian Pendidikan. Okey, dalam proses ini, dalam tema ini, saya telah memilih satu isu yang berkaitan dengan tema ini, yang mana isu ini belum pernah dibangkitkan di mana-mana pihak. Okey, tajuk isu saya pilih adalah Pengagihan Komputer Riba 1 Malaysia belum mampu merealisasikan matlamat pendemokrasian pendidikan. Sebelum masuk ke dalam lagi mengenai permasalahan isu saya ini, izinkan saya untuk memberi maksud sedikit mengenai pendemokrasian pendidikan. Okey, menurut Kamus Dewan, pendemokrasian pendidikan bermakna peluang, tindakan atau proses manakala pendidikan ialah maksudnya mendidik dengan ilmu pengetahuan. Okey, secara kesimpulannya saya simpul sini, pendemokrasian pendidikan ini bermaksud memberi peluang sama kepada setiap golongan yang menuntut pendidikan, sama ada kanak-kanak, remaja ataupun dewasa. Okey, seterusnya, pendidikan ini merupakan sesuatu yang seharusnya dipelajari secara bebas tanpa ada sekatan. Okey, maksud saya di sini, dalam kita mendapatkan pendidikan, kita untuk berilmu tidak terbataslah, sebab sekarang ni pendidikan amat penting kepada setiap manusia. Okey, seterusnya kita masuk ke punca isu mengenai pendidikan. Mengenai tajuk isu saya ini iaitu Pengagihan Komputer Riba 1 Malaysia belum mampu merealisasikan matlamat pendemokrasian pendidikan. Okey, punca utama sini adalah matlamat yang tidak capai. Okey, seperti kita tahu, pendemokrasian ini adalah hak sama rata yang diperoleh oleh semua. So, Pengagihan Komputer Riba 1 Malaysia ini bawa puncanya kepada masalah ini sebab syarat-syarat pengagihannya adalah berbeza dari yang lain. Okey, saya di situ matlamat tidak capai. Matlamatnya tidak capai kerana dalam pendemokrasian pendidikan semuanya kita hendak dapat sama rata. Contohnya yang telah disanakan dan telah strategi pelaksanaannya, pengagihan buku teks diberi percuma setiap sekolah, tidak jenis sekolah kebangsaan, tidak jenis sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan ataupun sekolah agama. Okey, mengenai syarat-syarat pengagihan, syarat-syarat pengagihan yang merupakan punca utama dia dalam isu ini. Hal ini kerana dalam syarat-syarat pengagihan yang telah ditetapkan oleh Suruhanjaya Komunikasi Multimedia Malaysia SKMM, di bawah syarat itu mereka menyatakan dalam satu keluarga tersebut seorang sahaja yang akan mendapat netbook tersebut. Di sini kita dapat melihat berlakunya tidak adil dalam sesuatu keluarga. Tambahan lagi apabila sekolah, kita dapat melihat contohnya dalam sekolah, institusi sekolah, hanya beberapa orang saja yang akan menerima dalam satu tahun tersebut disebabkan oleh syarat-syarat pengagihan ini. Okey, seterusnya saya masuk pada kesan yang diperoleh daripada punca ataupun isu ini.
Okey, kesan pertama kita lihat kepada individu ataupun kita sendiri. Seperti umumnya juga saya pun pernah merasai pengalaman ini. Contohnya kesan kepada individu, kita akan tahu bahawa seorang itu akan macam ketinggalan dari segi untuk mencapai celik IT. Okey, seperti kita tahu sekarang juga kan, sekarang ni dunia sudah semakin moden. So, penggunaan teknologi sangat penting dalam setiap individu. Terutama sekali kita sebagai pelajar universiti. Okey. Maksudnya kesan pada masyarakat. Masyarakat, apa saya katakan masyarakat penting, saya mengatakan masyarakat, dia memberikan kesan pada masyarakat sebab apabila seseorang itu akan keluar, seperti kita pada cerita keluar ke alam pekerjaan, kita melangkah ke alam pekerjaan, kita akan membimbing modal insan yang baru. So, di sini jika kita ketinggalan untuk mendapat sebab komputer dalam peragihan komputer ini dia ada ceritakan tentang asas-asas penggunaan komputer. Selain itu juga kita dapat tahu, kita boleh tahu serba belok mengenai komputer tersebut. Okey, dalam masyarakat ni sebab masyarakat kan bergaul antara mereka sendiri. So mereka dapat mengajar anak mereka mengenai tentang penggunaan komputer ini. Okey, seterusnya kesannya kepada sistem pendidikan di Malaysia. Okey, seperti kita tahu juga sistem pendidikan sekarang tidak macam dahulu lagi, tidak macam menggunakan kertas untuk pembentangan. Sekarang ni kita tidak tahu segala bantuan alat madah kita menggunakan teknologi. Okey, oleh itu komputer kesan secara langsung bahagian ini boleh membantu kepada sistem pendidikan. Jika tidak bahagi sama kata, kesan pada sistem pendidikan akan berlakunya kurang sikit kerana tidak dapat menerima celik hati. Okey, seterusnya kita masuk pada kesan pada negara. Dalam negara, kita dalam rancangan Malaysia ke-10 kita ingin melahirkan modal insan yang celik hati. Sebab dalam jangkaan jangkaan Malaysia ke-10 iaitu tahun 2010 sampai 2015, kita sudah mencapai modal insan yang berkualiti dan berguna dalam sesuatu perkara. Okey, ada cara dalam tajuk isu ni, cara menangani telah saya bahagikan pada iaitu peragihan sambarata. Saya katakan pada sambarata sebab dalam strategi pelaksanaan komputer dalam strategi pelaksanaan pemerintahan, mereka telah melakukan beberapa strategi untuk membuat demokrasi dalam pendidikan. Contohnya mereka bagi buku teks yang percuma, lepas tu mereka bagi beasiswa, contoh beasiswa, KUAM ataupun pinjaman PTPTN. Okey, seterusnya saya masuk kepada cadangan. Cadangan saya kepada isu ini supaya isu ini tidak akan dibangkitkan, saya mencadangkan Kementerian Pelajaran Malaysia harus meneliti masalah ini. Hal ini kerana Kementerian Pelajaran merupakan yang amat berkait dengan masalah pelajar. Sebab yang menerima komputer ini adalah pelajar, bukannya ibu bapa, bukannya orang lain. So, KPM harus menjalankan kepada SKMM untuk mengkaji semula masalah ini. Terusnya saya mencadangkan supaya SKMM ini menyusun semula syarat-syarat pengagihannya. Hal ini kerana syarat-syarat pengagihan tersebut macam terlampau tidak adil lah, sebab seorang satu saja menerima. Kita kena agihkan secara pasal-pasal, tetapi bahagian tersebut semua menerima. Sebab sekarang ini kita ingin mencapai modal insan yang celik hati. Seterusnya saya mencadangkan supaya masyarakat sekarang bersuara, tidak kira
pelajar tersebut, ibu bapa ataupun guru. Sebab dari suara masyarakat, segala masalah ini akan dapat diselesaikan dengan segera. So, secara dalam kesimpulan yang saya dapat simpulkan di sini, masalah pengagihan ini, isu ini, masalah pengagihan komputer di Bahasa Malaysia, ia akan memberikan kesan yang cukup terang. Lepas tu cara menanganinya hanya berapa sedikit saja. Lepas tu jika masalah ini tidak diselesaikan dengan segera, ia akan menyebabkan kita, modal insan kita akan datang kerana cilik IT. Sekian, terima kasih.